Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati, ini satu berita ataupun satu kejutan buruk untuk bos besar Bersatu ataupun Perikatan Nasional, yaitu Azmin Ali. Disebutkan di sini kejahatan Azmin Ali. Nah, sebelum saya kongsikan, adakah selepas terdedahnya maklumat ini, Azmin Ali berisiko untuk dipecat, untuk disaman, untuk dikenakan tindakan undang-undang? Nah, saudara-saudara, itu menjadi persoalannya. Saya melihat dalam satu artikel daripada Malaysia Kini. Melalui kenyataan Dipak, fitnah Azmin rosakkan hari lahir saya. Ahli perniagaan Dipak Jaikishan berkata, sambutan ulang tahun kelahirannya pada Mac tahun lalu telah dirosakkan oleh kenyataan gelap dan jahat bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Azmin Ali. Dipak hari ini bertarikh 13 Mei 2024, 4.36 petang melalui artikel ini, memberi keterangan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sebagai saksi plaintiff dalam kes saman JNE Advanced Tech Sendirian Berhad terhadap Azmin kerana mendakwa syarikat itu memperoleh kontrak kerajaan untuk mengimport telur dari India tanpa tender terbuka. Semasa pemeriksaan utama oleh peguam syarikat, Wira Premananda, saksi itu membidas kenyataan Azmin ketika berceramah apabila mendakwa kerajaan meluluskan lesen import untuk syarikat itu membawa masuk telur dari India dan tiada tender terbuka atau rundingan terus sama sekali. Ia hari lahir saya pada 11 Mac apabila berita berhubung ceramah Azmin disiarkan adalah satu perkara yang zalim untuk Azmin berbohong mengenai saya di atas pentas seperti itu. Ia menyakitkan hati saya semasa saya memotong kek hari jadi saya, kata Dipak di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Leong Wai Hong. Berkenaan petikan kenyataan Azmin, di mana Dipak disebut sebagai kawan Rosma, ahli perniagaan berusia 52 tahun itu, membidasnya sebagai pembohongan, memandangkan isteri bekas PM Najib Razak itu merupakan musuhnya. Dipak memberikan keterangan itu semasa pemeriksaan balas oleh peguam Azmin, Nizamuddin Abdul Hamid. Semua orang tahu dia musuh ketat saya kerana dia telah memusnahkan saya dan perniagaan saya. Dia pastinya bukan kawan saya, kata Dipak, mendakwa Azmin bukan sahaja memfitnahnya, tetapi juga plaintiff sebenar dalam saman itu. Pengurus besar dan pengurus teknikal syarikat itu ialah Rajesh Jaikishan, adik kepada Dipak. Semasa prosiding awal hari ini di Mahkamah Sivil, Rajesh memberi keterangan bahawa tiada rundingan terus untuk firma itu mengimport telur dari India. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, awal tahun lepas syarikat itu memfailkan saman fitnah berhubung ucapan Azmin di KL pada 11 Mac tahun lepas, khususnya ucapan bekas MD Selangor itu yang mendakwa Dipak telah memperoleh kontrak mengimport telur itu melalui rundingan terus. Nah, saudara-saudara, di sini pengakuan daripada Dipak, di mana kenyataan gelap dan jahat Azmin Ali menurut artikel ini. Saudara-saudara, apa komen Anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, terima kasih kerana bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, berkaitan dengan status 6 wakil rakyat bersatu.
ataupun yang kita pernah dengar sebelum ini, yaitu 6 MP yang menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim ataupun Kerajaan Perpaduan. Kepimpinan Bersatu yang memindah perlembagaan parti yang telah diterima oleh ROS, dan Kepimpinan Bersatu juga telah membuat kenyataan bahwa keenam-enam wakil rakyat ini akan hilang jawatan mereka sebagai wakil rakyat susulan tindakan mereka menyokong kerajaan. Namun saudara-saudara, ini satu kenyataan daripada speaker yang saya boleh katakan adalah berita gembira untuk 6 MP Bersatu tersebut yang menyokong Anwar Ibrahim. 6 MP Bersatu sokong Anwar masih kekal wakil rakyat, kata MP, yaitu bertarik 13 Mei jam 2.30 petang. Nah, saudara-saudara, setakat ini kenyataan daripada speaker ini sudah pasti menjadikan ini satu berita yang buruk untuk Muhyiddin Yassin dan Kepimpinan Bersatu, di mana tujuan Bersatu untuk memindah perlembagaan supaya wakil rakyat daripada parti itu dikenakan tindakan setimpal dengan tindakan mereka yang menyokong kerajaan. Dewan Rakyat masih belum menerima sebarang notis daripada Bersatu berhubung status keahlian 6 ahli parlimen itu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim susulan pindaan perlembagaan parti itu yang diluluskan baru-baru ini. Nah, kita bercakap pula tentang kempen PRK Kuala Kubu baru-baru ini, di mana terdapat ahli parlimen wakil rakyat daripada Bersatu yang berkempen untuk Pakatan Harapan. Dan Kepimpinan Bersatu serta-merta memecat keahlian ahli parlimen tersebut. Namun saudara-saudara, di sini pula kenyataan daripada speaker ataupun Dewan Rakyat masih belum menerima sebarang notis daripada Bersatu berhubung status keahlian 6 ahli parlimen parti itu. Yang Dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul berkata, sehubungan itu kedudukan 6 wakil rakyat berkenaan masih kekal sebagai ahli parlimen. Selagi ia tidak melibatkan parlimen, saya tidak akan terlibat dan ambil pusing sebab isu politik, isu pentadbiran Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS, hinggalah mereka selesai masalah mereka dan akhirnya datang kepada saya untuk meminta pandangan atau keputusan. Waktu itu saya akan buat. Sekarang ini tidak ada apa-apa berlaku lagi. Notis apapun tak terima, satu surat dan email pun tak ada. Saya anggap tak ada apa-apa berlaku selagi benda itu tidak datang ke meja saya. Itu hak mereka, katanya. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, disangkakan ke-6 MP ataupun wakil rakyat daripada Bersatu ini sudah hilang kerusit. Namun lain pula yang jadi, speaker membuat kenyataan bahwa 6 MP Bersatu masih kekal sebagai wakil rakyat. Nah, apa pula komen Kepimpinan Bersatu selepas speaker membuat kenyataan ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.